أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي يسر ولا تعسر بتقم الخير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدنا واستجدنا، اللهم اهدنا واستجدنا، اللهم اهدنا واستجدنا، اللهم طاهر قلبنا وحصن فرجنا واغفر لنا، اللهم طاهر قلبنا وحصن واغفر لنا، اللهم حصن فرجنا واغفر لنا. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة في المصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana izin dan limpah kurnia jua kita masih lagi dibekalkan dan dikekalkan dengan nikmat Islam dan juga iman, dan sama-sama kita berusaha mengangkat martabat diri kita ke martabat ihsan sejajar dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang membawa maksud kau mengabdikan diri kepada Allah seolah-olah kamu dapat melihat Allah. Seandainya kamu tidak dapat melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Dengan kata lain, kita sentiasa menyedari, menghayati, mengingati dan mengamalkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengetahui apa yang kita fikirkan, mengetahui apa yang kita rasai, mendengar apa yang kita katakan dan melihat apa yang kita lakukan. Moga-moga dengan penghayatan dan pengamalan tersebut kita lebih berhati-hati dalam kehidupan seharian kita, agar apa yang kita fikirkan, apa yang kita rasai, apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan mendapat keredaan dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnia jua kita masih lagi menjadi hamba dikasihi disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dipilih kita untuk terus berada bersama-sama dalam majlis ilmu pada masa dan ketika ini. Sedangkan pada masa dan ketika yang sama, betapa ramai lagi saudara mara sahabat anda kita yang lain yang tidak melakukan perkara yang mendapat keredaan dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu sebagai tanda kesyukuran dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sama-sama kita memperbetulkan niat kita berada di sini kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga adab-adab menuntut ilmu dan juga adab-adab berguru. Moga-moga dengan itu kita semua sentiasa dalam keredaan dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam usaha mencapai kejayaan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Alhamdulillah, ya, bersyukur kita kehadrat Allah, ya, kita berada pada hari ini dengan sambutan Rasul. Jadi kita meraihkan, ya, dengan melihat kembali, ya, arah kongsi itu sendiri dari sudut pandang Islam dan bagaimana Islam, ya, menangani, ya, membantu masyarakat dalam mendepani COVID-19. Jadi selamat datang ke webinar kaunseling syar'i, ya, peranan yang mana kita membawakan dua tajuk, iaitu kaunseling dalam tamadun Islam dan juga peranan psikologi dan kaunseling syar'i mendepani COVID-19. Ya, jazakallah khairan katsira pada tuan-tuan dan puan-puan semua sekalian. Jadi yang saya hormat, ya, Presiden PAKSI, ya, Dr. Muhammad Nur bin Sapir, ya, Majlis Tertinggi PAKSI, dan juga Majlis Tertinggi Jawatankuasa daripada pelbagai organisasi yang bergabung dengan kita bagi menjayakan program pada pagi ini, iaitu PK Persatuan Kawasan Pendidikan Malaysia, ABIM Daerah SIK, PKPIM Negeri Kedah dan juga PKPMI Aceh. Ya, jadi alhamdulillah, insya-Allah untuk meneruskan lagi majlis kita pada pagi ini, kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فحصنا بحسن لا إله إلا الله اللهم اجعل في قلبنا نورا
وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا اللهم اجعل من خلفنا نورا ومن أمامنا نورا اللهم أعطنا نورا واجعلنا نورا وفي دامنا نورا وفي لحمنا نورا وفي عصبنا نورا وفي شعرنا نورا وفي بشرنا نورا وفي لساننا نورا اللهم اجعل في نفسنا نورا وأعظمنا نورا واجعلنا نورا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terlebih dahulu pihak majlis juga mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, ya saudara-saudari sekalian yang sudi bersama-sama ya pada pagi ini, ya sekerat hari-hari ini insya-Allah sehingga jam 12 ataupun 12 lebih bagi menjayakan program kita pada hari ini. Jadi bagi meneruskan program kita pada hari ini, kita akan teruskan dengan slot kita yang pertama, ya, iaitu kaunseling dalam tamadun Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya perkenalkan secara ringkas ya panel kita yang pertama iaitu Dr. Azina, Dr. Azina binti Zakaria yang mana beliau pernah bertugas sebagai guru ya sandaran tidak terlatih ataupun guru ganti sebelum ini di 2 buah sekolah dan seterusnya menjadi dan sekarang Utara Malaysia sebagai pensyarahan ya. Jadi untuk tidak menyusahkan masa lagi, pihak majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Azina binti Zakaria untuk meneruskan slot kita yang pertama pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang bahagia pengurusi paksi Persatuan Kaunseling Syar'i, timbalan-timbalannya dan ahli jawatankuasanya serta yang berusaha ahli jawatankuasa program sambutan Maulid Rasul paksi ini dan seterusnya para penonton yang dirahmati Allah sekalian ya. Jadi alhamdulillah terima kasih saya ucapkan kepada Pak Si kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi salah seorang panel pada sambutan program Pak Si sebenar sambutan Maulid Rasul yang jatuh juga pada bulan kaunseling ya. Jadi alhamdulillah jadi pada hari ini kita akan sama-sama mengenang jasa baginda Rasulullah SAW yang juga yang kita anggapkan sebagai qudwah kepada semua kaunselor, bahkan qudwah kepada sekian alam lah sebagai contoh. Maka apabila Rasulullah SAW itu dijadikan qudwah kepada seluruh umat manusia, maka seyogialah kita juga para kaunselor terutamanya ketika kita berkorban menyambut Maulid Rasul yang mengenang kembali hari ini hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Seyogialah kita membukar semangat dan jiwa kita untuk kita semua sebagai kaunselor juga turut menjadikan baginda Rasulullah SAW sebagai kedua dan juga berusaha untuk menggali segala warisan baginda melalui sunnahnya, hadisnya yang untuk menjadi panduan kepada kita semua para kaunselor. Saya akan share slide saya sekarang. Sebentar ya. Okey. Baik, jadi pada tajuk yang diamanahkan kepada saya, nampak ya slide semua tuan-tuan? Nampak ya Ustaz Syukri?
Nampak Alhamdulillah je. nampak. Alhamdulillah. Alright. Jadi saya akan membahaskan tentang kaunseling dalam tamadun Islam. Jadi untuk pengetahuan sahabat-sahabat para penonton yang belum mengenali saya, sebenarnya saya ni adalah pensyarah sebelum ni dalam bidang usuluddin, perbandingan agama. Jadi saya mula berkecimpung dalam dunia kaunseling ini apabila saya menulis tesis saya, tesis PhD saya yang bertajuk perbandingan antara kaunseling Islam dan kaunseling Kristian, ya. Jadi masih lagi perbandingan agama, PhD dalam bidang usuluddin, tapi topik ataupun tema perbincangan tesis saya itu adalah bidang kaunseling. Pada ketika itulah saya mula baru sebenarnya. Sebelum tu saya tahulah kaunselor ada, kaunseling ada, kaunselor sekolah ada, dan di Unisham juga ada program master kaunseling berperspektif Islam pada ketika itu. Jadi walau bagaimanapun kaunseling, maksud sebenar kaunseling, apa itu kaunseling adalah sebenarnya agak alien lah, tidak menjadi bahan kajian saya sebelum ini. Jadi apabila saya buat PhD, maka disebabkan persoalannya adalah tentang pengiktirafan kaunseling Islam dan kaunseling Kristian di Malaysia tu, maka kajian saya banyak menggali sejarah kaunseling itu sendiri, kaunseling dalam Islam dan kaunseling dalam Kristian. Maka pembentangan pada saya hari ini adalah sebahagiannya berasaskan kajian saya semasa saya lakukan PhD itulah, ya, daripada tahun 2011 hingga 2017. Dan ketika melakukan PhD tersebutlah saya berjumpa dengan Ustaz Syukri mulanya dalam seminar kaunseling, dan kemudiannya masa ketika itu paksi belum ada lagi. Saya berjumpa dengan Dr. Abdul Ghaffar Surip, ya, di JAKIM pada ketika itu. Beliau mengetuai unit kaunseling dan saya melihatlah draft manual kaunseling syar'i yang belum lagi dicetak pada ketika itu, ya. Kemudian beliau pun menceritakan saya tentang gagasan penubuhan kaunseling syar'i yang pada ketika itu sudah pun di pohon pendaftarannya dengan ROS, ya, dan alhamdulillah hari ini kita telah pun ada Persatuan Kaunseling Syar'i ya, yang berjaya menyatukan semua mereka yang cintakan kepada kaunseling berperspektif Islam ini. Okay. Baik, sebagai permulaannya, sebagai seorang Muslim yang kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan juga beriman dengan kitab Al-Quran, dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan apa yang saya sebut tadi itu, bahawa Rasulullah itu adalah sebagai qudwah kepada umat manusia, maka kita beriman dengan ayat tersebut, maka kita sentiasa menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai suri tauladan dan berusaha untuk mengikuti apa saja yang Rasulullah SAW buat dalam kehidupannya sebagai panduan, dan berasaskan kepada keimanan tersebutlah menjadikan kita orang Islam, ya, apabila kita berkecimpung tak kira dalam apa bidang, termasuk dalam bidang kaunseling, kita akan ada jiwa keimanan itu menyebabkan jiwa kita meronta-ronta, ya, untuk mencari apakah kaedah kaunseling yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kerana kita juga beriman dengan ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran menyebut bahawa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, ya. Allah sebut dalam Quran bahawa hari ini telah sempurna agama kamu dan sempurna nikmat yang aku berikan kepada kamu. Dengan keimanan kepada verse atau ayat Al-Quran tersebut, kita beriman juga bahawa dalam apa saja angle dalam kehidupan kita ini, mesti ada panduan daripada wahyu dan juga daripada sunnah Nabi untuk kita melaksana dan menjalani kehidupan kita. Ya, termasuklah dalam apa-apa aspek kehidupan lah, berjual beli, berurus niaga, berpolitik, pendidikan, ya, bersosial dan sebagainya. Kita berdasarkan ayat itu, kita meyakini bahawa segalanya ada di dalam Al-Quran dan hadis. Cuma Allah sebut dalam Al-Quran dan hadis bahawa hanya ulul albab, ya, mereka yang diberikan ketinggian pemikiran, ilmu yang tinggi, ya, dan juga makrifat yang tinggi yang mampu untuk nampak, ya, perkara-perkara tersebut dalam hadis dan juga dalam Al-Quran. Dan bila kita beriman dengan perkara tersebut, maka kita pun mengatakan bahawa there will always be
anything about what we want to find in Islam, in the Quran and the Sunnah. Maka disebabkan itulah kita mencari dan sentiasa memperbaiki apa-apa juga aspek dalam bidang hidup kita ini untuk mencari rootnya ataupun source-nya dalam Al-Quran, ya, dan juga Sunnah. Maka disebabkan itulah juga dalam bidang kaunseling, sebagai Muslim yang beriman dengan ayat tersebut, kita menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sebagai kaunselor ummah yang terbaik lah, sebab dia adalah qudwah, berdasarkan ayat qudwah. Maka bila kajian dibuat dan ada pun tim yang diketuai oleh Puan Ainun, ya, yang membentuk satu namanya tim psikologi Nabi, ya, telah membuat kajian terhadap hadis-hadis dan mereka selesai melakukan kajian terhadap kitab Sahih Al-Bukhari, dan masih lagi tim tersebut berusaha untuk menggali lagi, dan mereka mengemukakan beberapa hadis, ya, yang disebut sebagai hubungan interpersonal Rasulullah SAW yang rupanya macam sesi kaunseling lah. Maksudnya ada para sahabat datang berjumpa Rasulullah, ya, minta untuk dikaunselingkan dalam istilah tersebut. Nanti saya cerita mana usul. Tetapi bentuk perbualan dan bentuk perjumpaan para sahabat itu sebagaimana bentuk kaunselor pada hari ini mengkaunselingkan seorang klien. Cuma pada ketika itu ia tak diberi nama sebagai kaunseling, dan juga Rasulullah pun tidak kata, oh ini sesi kaunseling ya. Tidak ada dalam verse ataupun nas hadis tersebut yang Rasulullah kata, baiklah saya akan mengkaunselingkan anda. Tak ada, kan? Kerana baginda Rasulullah SAW, bila baginda diutuskan sebagai Nabi, ya, bukan manusia biasa, baginda menjadi qudwah dalam semua aspek kehidupan. Baginda adalah bapa, baginda adalah suami, baginda adalah ketua negara, ya. Baginda adalah jiran kepada jiran-jirannya, baginda adalah hakim, baginda juga panglima perang, ya, dan seterusnya, ya. Jadi Rasulullah SAW ini memainkan banyak peranan, dan walaupun tidak disebut perkataan kaunseling tersebut, kita meyakini bahawa peranan sebagai kaunselor itu akan ada pada Rasulullah SAW, sebab kiranya kita bahaskan tentang asal-usul kaunseling adalah satu proses apabila seorang klien datang berjumpa dengan kaunselor untuk meminta membantunya untuk jadi akal, kan. Jadi macam tu. Dan kita tengok pada sejarah kaunseling konvensional di barat sendiri pun, ia bermula sebagai satu kaunseling bimbingan, ya, belum lagi pergi kepada the full professional mode of counselling. Bimbingan kerjaya, konsultansi, ya, itu sejarah counselling profesional itu sendiri, ya, dalam counselling konvensional. Dan perkara-perkara tersebut maksudnya memang berlakulah kepada kehidupan manusia, dan kita tak bolehlah kata bila kaunseling itu, ya, adalah menjalankan fungsinya iaitu mencegah, ya, mengembang, menyelesaikan krisis, ya, penyelidik dan memberikan konsultansi. Ini selalu Prof Amir Awang selalu sebut ni kat anak-anak murid dia, 5 fungsi kaunseling tersebut. Maka kita tahulah bahawa perkara ini takkanlah pada tahun 1930-an ketika Freud muncul tu baru ada orang nak mengembang, nak mengkonsultansi, kan. Kita percaya bahawa sejak daripada Nabi Adam wujud, maka manusia yang mempunyai isu tu ada, ya. Dan semua kita tak mengkaji sampailah kepada Nabi Adam dan sebagainya. Kita boleh mengkaji mungkin sampai kat Nabi Isa, ya, ataupun Nabi Musa, kerana adanya Bible dan juga Torah kat situ, kan. Jadi begitulah kita percaya bahawa sistem-sistem fungsi-fungsi kaunseling ni wujud sejak wujudnya manusia itu sendiri, cuma ianya tidak disistemkan. Begitu jugalah berlaku pada Nabi Muhammad SAW dan umatnya apabila sistem Nabi Muhammad dengan peranan yang pelbagai itu tidak wujud satu sistem yang khusus, ya, yang diberi nama kaunseling pada zaman Nabi Muhammad SAW. Cuma keimanan kita meyakini bahawa perkara itu berlaku kerana itu adalah nature. Manusia ada masalah, manusia ada isu. Habis
takkanlah sebelum Nabi Muhammad ataupun semua pada umat Muhammad ada masalah aja. Memang solat saja ke, puasa saja ke? Tidak kan, kita dapat dan telah dicongkel ya oleh tim psikologi Nabi tersebut beberapa hadis yang menunjukkan memang ada perbuatan yang berbentuk seperti sesi kaunseling itu berlaku di antara Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Ya, jadi kesimpulan kita dapat katakan bahawa memang pada zaman Nabi ada proses kaunseling itu berlaku tetapi tidak dinamakan sistem yang khusus. Jadi kat sini tidak pelik ya, kerana bukan saja kaunseling tetapi ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, usul fiqh, ya, sirah lagi dah tak ada kan, tarikh, ilmu balaghah, ilmu nahu. Semua ilmu-ilmu itu tidak ada pun pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang ada Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran, wahyu yang turun ya, dan menunjukkan hadis baginda adalah kata-kata baginda, perbuatan baginda itulah yang menunjukkan apa itu Islam secara keseluruhannya. Cuma tak dijuzuk-juzukkan dan disistem-sistemkan. Ya. Hinggalah pada tahun ke 80 Hijrah, 100 Hijrah sendiri barulah ilmu-ilmu fardu ain itu di apa? Admin mungkin boleh tolong mute kan? Okey, terima kasih. Jadi barulah ilmu-ilmu fardu ain itu sendiri pun dijuzuk-juzukkan ya, apatah lagi counselling ya yang merupakan ilmu fardu kifayah ya, yang kemunculannya saya akan terangkan sekejap lagi agak lewat lah berbanding ilmu-ilmu fardu ain yang telah disistem-sistemkan tersebut ya. Baik, jadi pelbagai peranan dan ketidakterasingan tugasan sebagai kaunselor ini diteruskan juga pada zaman para sahabat radhiyallahu an ya. Ketika itu para sahabat ni disebut sebagai the walking sunnah ya, sunnah yang berjalan. Mereka itu beramal dan nampak apa yang mereka buat sebiji-sebiji seperti Nabi Muhammad SAW ya. Cuma dalam ayat Al-Quran ya ada menjelaskan tentang konsep sulh, iaitu yang meletakkan wali atau keluarga berperanan sebagai quote and quote lah, nak sebut kaunseling secara profesional tu tidak, seolah-olah sebagai kaunselor yang memberi perundingan, yang memberi hikmat nasihat, yang mendengar ya masalah-masalah tersebut yang berlaku pada zaman Rasulullah. Fungsi sulh itu berjalan dengan nampaklah sebagai satu sistem yang jelas ya. Kemudian itu para sahabatlah, Saidina Abu Bakar sebagai khalifah ya, dan selepas itu Saidina Umar ya. Pada zaman Saidina Umar radhiyallahu anhu ya, baginda mula mensistem-sistemkan banyaklah. Pada zaman Saidina Umar ni, kalau kita belajar tentang Umar dalam konsep pentadbiran dan pemerintahan, beliau banyak mensistem-sistemkan sistem ekonomi, sistem pasar, sistem kehakiman ya. Apabila yang khalifah bukan lagi sebagai hakim, ada hakim lain ya, dan bagai-bagai sistem ya yang telah dilaksanakan pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Dan salah satu sistem yang dibuat oleh Sayyidina Umar adalah disebut sebagai sistem hisbah ataupun institusi hisbah. Ya, hisbah ini kalau kita boleh tengok pada zaman sekarang, dia lebih kepada macam institusi yang melaksanakan kerja-kerja macam SPRM ya, PAC ya, auditor. Mereka ni hisbah ni ditubuhkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu untuk sebagai kontrol kepada para gubernur, para pentadbir yang dilantik. Dia adalah satu sistem yang berasingan ya, untuk macam counter dan memeriksa balas. Dia di bawah kerajaan lah, dia bukan satu NGO. Untuk counter dan melihat ya pelaksanaan pemerintahan itu supaya ianya berjalan dengan telus ya. Dan mereka melaksanakan satu tanggungjawab yang umum yang diberi nama Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu Anil Munkar, yang bukan saja tanggungjawab mereka tetapi tanggungjawab semua umat Islam. Walau bagaimanapun mereka ni yang bekerja dalam institusi hisbah ni memang melaksanakannya sebagai satu kerja lah. Macam kita lah kan. Semua orang boleh menjadi, semua umat Islam ni adalah da'i ya, fardu kifayah bagi semua umat Islam menjadi da'i ya, fardu ain kepada mereka yang berilmu. Tetapi ada orang yang memang
makan gaji sebagai pendakwah, kan? Memang diberi gaji sebagai kerajaan untuk menjadi pendakwah, ya. Macam apa? Mereka yang nama apa dia istilah dia, yang orang asli tu, yang JAKIM punya pegawai istilah dia. Jadi mereka ni diberi tanggungjawab yang khusus untuk berdakwah. Macam tu lah juga dengan kita pause sebentar. Okey, macam tu jugalah dengan institusi Hizbah. Mereka yang bekerja di bawah institusi Hizbah ni, yang dibayar gajinya oleh Baitul Mal, oleh kerajaan, melaksanakan fungsi amar ma'ruf wa nahi anil munkar ni dengan fokus lah, tu memang kerja makan gaji mereka hakiki. Macam tu. Dan dalam institusi Hizbah ni, dia ada satu unit, dia ada satu peranan lah yang disebut sebagai perkhidmatan, penasihatan dan juga bimbingan. Seperti seolah-olah seperti kaunseling. Kenapa sekiranya contohlah berlaku pada institusi Hizbah, ada seorang pegawai kerajaan ni, pegawai polis lah contohnya, ya, yang suspek ada salah laku. Maka pegawai ini sebelum didakwa di peringkat mahkamah, ya, dibawa dulu ke institusi Hizbah ni, dia dimasukkan ke dalam unit yang macam kaunseling tadi tu, untuk dia tanya apa masalah, cukup gaji ke tak cukup gaji ke, kenapa buat macam ni, kan, untuk sekiranya pelaku tersebut boleh dikaunselingkan, maka dia tak dibawa lah ke institusi kehakiman. Jadi peranannya sebegitu. Kalau nampak sikit, maksudnya macam kita sekarang ni macam kaunseling dekat semua badan-badan kerajaan kan ada kaunselor, ya, swasta pun ada, untuk panggil referral kepada mana-mana staff yang ada isu lah, kan, bawa. Macam tu jugalah institusi Hizbah yang peranannya sangat besar. Mereka boleh buat kertas pendakwaan. Ni Hizbah pada ketika itu. Macam SPRM lah ni lah, kan, dia tak jadi lawyer, dia buat kertas pendakwaan, lebih kurang macam tu. Okey. Tetapi sebelum mendakwa tu, mereka akan buat proses seperti proses kaunseling tersebut. Dia memang ada unitnya. Jadi kalau kita nak katakan Hizbah tu adalah keseluruhannya kaunseling, itu tak boleh lah, sebab dia ada penguatkuasaan pun ada. Dia boleh sue, dia boleh tangkap orang, reman orang kalau istilah sekarang ni lah, ya. Tetapi mereka tu dikaunselingkan, macam tu. Okey, baik. Jadi sistem tersebut kita dah nampak dah ada sedikit sistem kaunseling dalam masa zaman Sayyidina Umar tu sebagai satu sistem lah, ya. Baik, kemudian sistem Hizbah tu terus berlangsung pada zaman Khalifah Uthman, pada zaman Khalifah Ali, kemudian pada zaman Khilafah Umayyah, ianya berlaku. Dan pada zaman kegemilangan Islam, ya, iaitu pada zaman Khilafah Abbasiyah, ya. Khilafah Abbasiyah ni kan Umar bin Abdul Aziz tu antara Khalifah Umayyah yang terakhir. Start pada zaman itu sampailah Abbasiyah. Ini adalah waktu zaman kegemilangan Islam lah, yang pada ketika itu nak cari orang nak bayar zakat pun susah, betapa kaya raya je umat Islam, ya. Tak payah pergi berjihad dah, sebab tentera dah ramai sangat dah orang yang volunteer nak pergi berjihad. Perkembangan ilmu ni Masya Allah, dan penciptaan dan sebagainya, ya, terlalu makmur, ya. Pada ketika itu ada Baitul Hikmah, iaitu pusat keilmuan yang besar, ya, di Baghdad pada ketika itu. Maka muncullah pada ketika ini tarikat Sufi. Tarikat Sufi ni adalah kumpulan-kumpulan, ya, pengamal tasawuf ataupun pengamal-amal kerohanian. Kenapa wujudnya mereka ini? Sebab tak ada apa, kan, mereka ni kaya-kaya, kan, duit mak pak mereka pun makan 7 keturunan tak habis. Jadi nak kerja sangat pun tak payah, banyak sangat. Itu sama kemakmuran. Kenapa wujudnya kumpulan macam ni? Jadi apa nak buat lagi? Berzikir, semayang, yang fokus kepada amal ibadah. Jadi kumpulan-kumpulan yang fokus kepada amal ibadah ni, mereka dibimbing biasanya oleh seorang syekh, ya, yang mempunyai sanad sampai kepada Nabi Muhammad SAW, mengikut kaedah pendidikan kesufian tu, yang dia punya zikir-zikirnya, kaedah-kaedah tarbiyah ataupun pendidikan itu waris sampai Nabi Muhammad SAW. Dan kenapa wujudnya
tariqah satu ya, tariqat ni banyak. Kenapa wujud banyaknya kumpulan? Sebab ialah hadis Nabi sampai kepada para sahabat, dia ada linkage dia. Kalau kita belajar hadis ya, dia ada linkage dia. Jadi setiap linkage ini membawa beberapa hadis yang berbeza dengan linkage yang lain. So linkage ini juga membentuk linkage susul galur sanad amalan-amalan kesufian yang kebanyakannya hampir sama lah. Ada berbeza sedikit-sedikit sahaja. Ya. Baik. Maka pada ketika itu, ya, kalau kita belajar dalam tradisi kesufian, Syekh Tarikat ini dia adalah segala-galanya lah bagi seorang individu tersebut. Okay, dia adalah orang yang lebih utama daripada ibunya, bukannya tak taat kepada ibu, taklah, maksudnya bila nak minta khidmat nasihat dan sebagainya, Syekh Tarikat ini adalah lebih diutamakan kerana dia akan memberi suluhan makrifat, ya, kasyafnya dan sebagainya, dan juga akan prescribe ya rawatan-rawatan kesufian yang khusus kepada seseorang yang ada isu lah ataupun kita sebut masalah. Prof Amir selalu nasihat, jangan guna masalah, guna perkataan isu. Saya ni anak murid dia, isu. Anak murid tak rasmi. Tak ambil sanad. Okey. Jadi ahli-ahli tarikat ini apabila mereka ada isu dan sebagainya, mereka akan merujuk kepada syekh-syekh tarikat tersebut. Nak kata syekh tarikat ni kaunselor tu tak boleh lah kan. Sebab dia bukannya mengkaunselingkan secara sebagaimana yang kita nampak pada hari ini. Tetapi begitulah peranan manusia kan. Kita faham ya, maksud kaunseling ini adalah orang yang mempunyai isu ataupun nak mengembangkan diri ataupun konsultansi, dia akan pergi kepada seseorang yang dipanggil kaunselor. Maka ada individu dalam tarikat tersebut yang nak ada isu ataupun masalah nak melaraikan konflik ataupun dia nak mengembangkan dirinya ataupun dia memerlukan konsultansi, dia akan pergi kepada syekh tarikat tersebut. Maka berlakulah aktiviti-aktiviti yang hampir sama dengan kaunseling yang sebahagiannya lah. Jadi syekh tarikat ni ada yang jadi dia pun macam multifunction juga. Tetapi part of one function syekh tarikat ni buat, sehinggalah kepada hari inilah kalau siapa yang biasa join tarikat, dia mengkaunselkan juga sebenarnya. Kan? Dia ketanya, dia mendengar, dia bukan, sampai-sampai mungkin ada jugalah kan yang syekh yang kasyaf. Aku tahu dah apa masalah. Yang tu bomo dalam cerita Piramli. Okey. Tapi saya yang sepanjang saya hidup berjumpa ni, saya tak jumpa lagi lah. Ana Araf tu, Mazhar Turid. Saya tak jumpa lagi syekh tarikat yang PPP. Saya tahu dah apa nak cakap. Tak ada lagi. Dalam cerita Piramli je saya tengok. Yang real lah. Ada orang cerita macam tu kan. Ada orang cerita, kasyaf syekh ni. Tapi biasanya dia mendengar, ya. Cuma bila dia nak prescribekan kaedah penyelesaian isu tu dengan kerohanian, dengan kaedah mendekatkan diri pada Allah, dengan membanyakkan zikir, bahkan ada juga beberapa teknik-teknik behavioral yang akan diprescribekan oleh syekh-syekh tarikat ini ya. Jadi bukan kata syekh tarikat ni kerja dia ajar orang zikir je tak ya. Dia juga menjadi melaksanakan 5 fungsi yang disebut tadi pun dilaksanakan oleh syekh tarikat ini sebahagiannya. Jadi nak kata syekh tarikat adalah kaunselor, tak bolehlah juga kan. Okey, baik. Pada zaman yang sama, pada zaman kegemilangan ni dia split into 2 stream ya. Satu ilmu kesufian yang berkembang dengan mekarnya, satu lagi ilmu akliyah. Ilmu saintifik, ilmu yang bersifat eksperimental, saintifik, ya, ataupun kita sebut sebagai hikmah. Ilmu yang menggunakan hikmah ni adalah segala dapatan dan cetusan yang datang dalam minda manusia, cetusan daripada pemikiran manusia yang sophisticated, yang tinggi, high rank, disebut sebagai hikmah. Jadi perjalanan hikmah ini memang berlaku satu one way ya, maka banyak ilmu-ilmu sains yang muncul pada zaman ini, termasuklah matematik ya, perubatan, engineering, semua benda apa you name it kan, akan adalah tokoh-tokoh saintis pada zaman ini, dan tidak terkecuali dalam bidang psikologi yang disebut dan digelar dengan nama ilm an-nafs, ilmu jiwa. Kan?
psikologi, psych adalah mental, logi ilmu. Dalam Greek, psikologi adalah ilmu mental. Kan? Sebab apa? Sebab orang Greek mereka tak percaya pada, mereka adalah percaya pada dewa mereka kan. Kalau kita baca, saya lah dulu saya bidang falsafah, ada juga unsur-unsur ketuhanan tapi dia tak tahu tu Tuhan, dia tak menamakannya itu sebagai Tuhan. Jadi dah tak ada benda dan mereka tak ada sandaran yang kata ada roh dan sebagainya, mereka namakannya ilmu mental, psikologi, ilmu mental. Tetapi ulama Islam ya, yang pada ketika ini telah menterjemah ribuan kitab-kitab daripada Greek yang menguasai ya ilmu-ilmu daripada Greek ini, mereka tak membutatuli ya menterjemahkan ilmu mental itu kepada ini kita panggil hikmah ya, ulul albab, kepada ilmu mental. Mereka tak panggil ilmu al-aql, mereka panggil ilmu nafs ya, kerana mereka mengetahui tentang komponen-komponen dalam roh dan dalam kejadian manusia ini. Jadi disebut sebagai ilmu an-nafs. Jadi ilmu nafs ni juga pada tahun-tahun seperti 700 Masihi, 600 Masihi, 800 Masihi telah pun mula berkembang dengan pesatnya ya. Sebagaimana yang selalu kita belajar dalam sejarah, antara tokoh utama dalam psikologi adalah Ibn Sina, ya, kita ada Al-Balkhi, kita ada Al-Tabari, kita ada Ar-Razi, ya, dan kita ada Ibn Nafis, kita ada Haytham. Kerana mostly yang kalau sempat saya akan tunjuk assignment pelajar saya yang buat ya tentang mereka ini, dan kalau nak baca secara ringkas apa yang siapakah tokoh-tokoh ilmu nafs ataupun psikologi pada ketika ini, dalam buku karangan Dr. Riza Abu Bakar ya, Kaunseling Islam apa, kenapa, bagaimana, mengapa, semua tu. Buku dia agak komprehensif dan termasuk dia menulis secara ringkas tentang tokoh-tokoh tersebut. Telah berkembang ya, bahkan dan pada ketika itu ilmu psikoterapi, terapi untuk merawat masalah-masalah jiwa dan juga masalah mental sendiri. Bahkan pada ketika ini ya, kalau menurut kajian Dr. Malik Badri, Al-Balkhi itu dia dah mengeluarkan macam senarai di SM kita pada hari ini. Pada tahun berapa tu? 700 Masihi kot. 700 Masihi. Sekarang 2000 kan? Okey. Berapa ratus tahun sebelum Freud lahir. Kan? Jadi telah ada dengan sophisticatednya semua ilmu-ilmu psikologi dan juga teori-teori psikologi. Ada behavior, ada kognitif, semua dah ada pada ketika itu. Tinggal kita je lah yang nak cedoknya, ada dalam bahasa Arab tapi kan. Baik, jadi pelbagai yang digunakan dan mereka fokus kepada psychotherapy and not counselling. Why? Kerana ulama pada ketika itu dia macam counselling ni macam saya sebut tadi, fungsi tadi tu banyak dijalankan oleh syekh tarikat ya, oleh guru-guru, murabbi dan juga oleh ibu bapa. Pada ketika itu dia tak macam kita, macam zaman sekarang lah umat Islam, masalah maksudnya ibu bapa yang tak boleh nak kontrol anak, guru-guru yang tidak bersifat sebagai murabbi, perkara-perkara tersebut wallahu alam yang mungkin tidak berlaku ataupun kurang pada zaman ketika itu, maka peranan fungsi kaunseling ni masih banyak dijalankan oleh murabbi, pendidik, cikgu-cikgu mereka tu dan juga ibu bapa. Maka yang mana yang side yang psychological yang tak boleh dilaksanakan oleh bapa tadi tu, fokusnya kepada perkara-perkara yang lebih kronik lah. Macam kalau kita kan tak boleh kaunseling, refer kepada psychiatrist, iaitu isu-isu yang bersifat kronik seperti depression, anxiety, semua benda tu dah disebut ya sekian lama ya. Dan dalam teknik-teknik mereka tu bukan fokus kepada macam zaman sekarang, counselling dia put aside kan, behavioral bagi kat counselor. Kalau nak suruh terapi behavioral, okay, psychiatrist akan prescribe pergi jumpa counselor. Jadi psychiatrist pada hari ni more on medication ya, dan sebagainya, treatment more on medication ya. Tapi tidak ya, psikologis pada zaman Islam, ulama an-nafs tadi ini, mereka terapi mereka dia macam terapi dalam psychiatric terapi mereka itu is a combination kepada terapi counselling dan juga terapi psikoterapi yang ada pada hari ini, is a combination ya pada ketika itu. So ada behavioral therapy, ada cognitive therapy, ada juga ubat
ubat. So kalau orang tanya bila orang pergi psikiatris kan zaman sekarang bila pergi banyak orang depressed kan, kemurungan lah, apa ni, apa ni apa, by dua kutub tu apa, kan, ada masalah apa psikologi dua kutub tu, bila pergi jumpa psikiatris bagi ubat, tak nak makan, nanti sakit buah pinggang katanya. Sebab ni apa, ni orang putih, ni orang Yahudi ni bagi ubat. Mereka lupa bahawa yang mula start bagi ubat tu sakit mental tu adalah ulama Islam. Pada tahun kurun ke 700 Masihi, 800 Masihi, 900 Masihi, itu adalah tradisi perubatan ya. Okey. Baik. Seterusnya, dan lepas tu apa berlaku? Lepas pada tu berlakulah perang. Okay? Kestabilan khilafah Utsman, Empire Islam ni sampai kepada khilafah Abbasiyah. Start pada tu mulalah berpecah-pecah kepada Saljuk lah, Mamalik lah, lepas tu Mongol serang pergi bakar habis semua buku kaunseling kita. Semua buku psikoterapi benda sini habis dia bakar, bukan dia curi kan. Dan pecah-pecah. Dan akhirnya ada Empire Turki Osmania yang mula menyatukan balik umat-umat Islam yang sedang berpecah selepas Mongol menyerang Baghdad tersebut. Maka walau bagaimanapun macam sistem tu masih lagi kucak-kacir ya. Jadi dan mungkin disebabkan kita ni orang Arab, orang sarjana-sarjana Islam termasuk saya lah, banyak kaji dalam buku bahasa Arab, maka saya macam ada gap sikit dalam tamadun Islam pada zaman Turki Osmaniyah tu macam ada gap sikit mungkin. Jadi saya sendiri mengakulah saya tak mengkaji apa perkembangan psikoterapi, psikologi, kaunseling dalam Turki Osmaniyah tu. Ni mungkin nak kena kajian baru. Jadi saya sampai ke Abbasiyah betul, jadi macam tak jumpa dah kita punya sumber-sumber. Dan lepas zaman Turki Osmaniyah tersebut berlakulah penjajahan ya, seawal tahun 1800 kan, 1700, seawal tahun 1500 sebenarnya. Apabila Melaka jatuh, Melaka adalah orang panggil apa, anjung kerajaan Turki Osmaniyah yang mula-mula jatuh lah. Kan dia start diserang, penjajahan barat ni dia serang ujung dulu, hinggalah kerajaan Osmaniyah jatuh pada 1924 ya. Maka seolah-olah segala warisan tamadun dalam bidang kaunseling dan psikoterapi ni macam hilang, lenyap entah ke mana. Dan jati diri apabila negara-negara umat Islam ini dijajah ya, maka jati diri umat Islam terutamanya ilmu-ilmu pun makin lama makin hilang ya. Dan selepas penjajahan yang kita nampak ya, yang berlaku di Malaysia dan juga negara-negara, pemikiran umat Islam pun dijajah ya, maka ramai yang menghantar orang Islam, anak-anak mereka belajar ke negara-negara barat untuk dapatkan ilmu profesional dan fardu kifayah seperti ilmu undang-undang, ilmu perubatan ya, termasuk juga ilmu psikologi dan kaunseling. Kalau nak belajar tak jumpa kat mana-mana negara Islam, kena pergi ke negara barat ya. Dan itulah yang berlaku, maka sehinggalah jadi ilmu kaunseling ke psikologi ni dia macam dengan hilang ya dalam ilmu di kalangan umat Islam, sampailah dia balik pada tahun lebih kurang tahun 1970-an ya. Dia balik ke negara Islam ni. Sebelum tu kita tak kenal pun dalam tamadun Melayu kan. Dalam tamadun Melayu ada kaunseling kan. Siapa yang kaji tamadun Melayu? Tu kena tanya orang UKM dalam tamadun Melayu kan. Saya kaji dalam tamadun Islam, tamadun Melayu tak kan? Ada tak perkataan kaunseling dan sebagainya? Itu kena kaji. Jadi apa yang kita tahu adalah perkataan kaunseling ni dia tidak ada. Dalam sekolah pun tak ada kaunseling. Ya, tempat mana-mana pun tak ada kaunselor. Sehinggalah dia balik ya, dalam sekitar tahun 1970-an apabila sarjana-sarjana Muslim ni, orang Islam ni pergi belajar dekat barat juga. Dia pergi belajar dekat barat dan bawa baliklah ilmu psikologi dan ilmu kaunseling ni. Ya, bukan saja di Malaysia ya. Pioneer kita ya, Prof Dr. Abdul Halim, Dr. Amir ya, Arwah Prof Syuaib, anak Prof Syuaib tu dah junior, anak murid Prof ni. Yang otak-otak kita yang sebelum tu Prof Osman ya, antara kita panggil pioneer kepada tokoh-tokoh kaunseling yang mula memperkenalkan kaunseling di Malaysia ya. Begitu juga di negara Arab.
Baik. Bila sampai negara Arab, kaunseling orang putih ni, kaunseling orang putih. Bukan kaunseling Ibn Sina tadi tu, tak jumpa. Ya, orang Arab bila dia bawa balik ilmu kaunseling orang putih tu ke negara Arab, mereka menamakannya sebagai at-taujih. Taujih ni kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, dia sebabnya bimbingan lah. Bimbingan. Kan, kerana kaunseling pada awalnya tu memang bermula sebagai bimbingan. Kemudian apabila dia jadi kaunseling yang pure, dinamakan sebagai al-irsyad an-nafsi. Kan, al-irsyad an-nafsi. Irsyad ni maksudnya menunjuk jalan hingga celik akal. Tapi an-nafsi bukan celik akal, celik jiwa. Maka orang Arab masih mengekalkan perkataan nafs tu. Dia tak guna al-irsyad al-aqli ataupun al-irsyad al-mukhi. Dia guna al-irsyad an-nafsi. Dia tak celik akal, dia celik jiwa. Al-irsyad proses mencelikkan an-nafsi, jiwa. Mencelikkan jiwa. Dan mereka juga menamakannya sebagai al-irsyad an-nafsi at-tarbawi. Terbawi itu pendidikan lah, yang bersifat pendidikan. Okay, itu adalah, jadi di situlah bermulanya kaunseling di negara barat dan termasuk juga di Malaysia. Hampir-hampir pada tahun yang sama. Yang masuk ke dalam negara Arab ataupun dunia Islam balik. Ya. Baik, kita tengok pula lepas tu tahun 80-an. Ding dong, ikutlah semua. Kalau kita cari buku Irsyad An-Nafsi dalam bahasa Arab, ya, kalau ambil ilmu nafs, kita akan jumpa ilmu kejiwaan ataupun psikologi, kita akan jumpa segala Ibn Sina punya teori Al-Baghi dan sebagainya. Tapi kalau kita ambil buku Al-Irsyad An-Nafsi dalam bahasa Arab yang pada tahun 1970-an, yang kita jumpa dalam tu cerita pasal Fred, cerita pasal Rogers, ya, cerita pasal Ehrenberg, mereka lah nama-nama, sebutlah Aaron Beck, kan, Freud, Farrow, ya, dan Freud. dalam buku-buku yang dalam Arab tu sendiri, ya. Baik, sehinggalah tahun 80-an, ya, adalah seorang hamba Allah ni, ya, Allah, nama dia Malik Badri. Malik Badri ni orang Sudan, ya, orang Sudan. Dan adalah seorang profesor kaunseling lah. Pada ketika itu doktor kaunseling lah awal-awal tu dari Sudan. Ya, dalam satu persidangan di Jeddah, ya, persidangan tentang ilmu nafs, psikologi, Malik Badri ni dia bentang kertas kerja. Dia panggil kertas kerja dia dalam bahasa Arab lah. Dia kata ulama an-nafs fi hujri ad-dhab. Kan, ulama ilmuan psikologis Muslim dalam lubang bewak. Dob ni bewak pasir. Kalau dob ni dekat Mesir tu bewak pasir, bukan bewak kita orang gemuk tu dah. Kenapa Malik Badri menamakan lubang bewak? Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebut pada akhir zaman umat Islam ni akan ikut Yahudi dan Nasrani, walaupun mereka masuk ke dalam lubang biawak, ikut, masuk lubang biawak pun ikut. Jadi itu adalah tempelakan daripada Malik Al-Badri yang mengingatkan kepada semua ahli psikologi dan juga kaunselor Muslim bahawa kita ada asas ilmu psikologi kita yang sendiri yang wujud pada tahun 600, 700, 800, 900 Masihi, yang sebelum Fred lagi pada tahun 1900 lebih, iaitu lebih kurang berapa tahun, ya? 900 campak 1000, lebih kurang 1200 tahun ataupun 1000 tahun sebelum Fred lahir lagi, kita dah ada tradisi ilmu nafs kita, dan kita adalah makhluk yang berjiwa dan berroh. Itu adalah antara intipati kertas kerja yang dibentangkan oleh Malik Badri ini, dan perkara tersebut sebab dia gunakan perkataan lubang bewak tu agaknya lah, ya, menyentak jiwa-jiwa ahli psikologi Muslim ni untuk maksudnya back to nature, balik pada asal usul, balik kepada jati diri kita sebagai Muslim, balik kepada Rasulullah sebagai qudwah. Sebelum tu lupa macam tu. Jadi ketika tersebut, lepas daripada tersebut, kertas kerja beliau tu dibukukan, ya, Muslim Psychology in Lizard Hole, dibukukan dan tersebar perkara tersebut. Dan Malik Badri ni pula ketika 80-an tu jugalah UIA dibuka, ya, di Malaysia, dijemput sebagai pensyarah di Jabatan Psikologi di UIA, IIUM kita. Maka
orang Melayu ni dia lebih banding Arab keras. Arab ni kaum muslim pun tak apa nak ada lagi pada hari ni. Bukan takat kaum muslim Islam. Kaum muslim pun tak apa nak ada. Tapi bila dia sampai ke dalam dunia Melayu ni, orang Melayu ni cakap baik-baik semua dia senang ikut. Maka semangat orang Melayu, orang Malaysia ni, ya, termasuklah Melayu di Indonesia sana, semangat ke arah nak cari balik usul kepada psikologi Islam tu sangat tinggi. Dan UIA pula pada ketika itu memang integration and Islamization of knowledge tu menjadi satu dia punya paksi niche dia. Maka kajian-kajian tentang psikologi Islam ini mula digembur balik dan persidangan-persidangan psikologi Islam tu boleh katakan hampir tiap-tiap tahun sejak 80-an tersebut diadakan. Maka menggembur balik semangat dan jati diri umat Islam, kaunselor dan juga psikologis Muslim untuk cari balik asas psikologi dan juga kaunseling yang pernah diasaskan oleh sarjana-sarjana Muslim pada abad 600 tahun, 600, 700, 890 Masihi yang lalu. Ya? Maka seterusnya pada tahun 1990-an ya, dan lepas tahun 2000 di Malaysia tu utamanya ya, penyidik-penyidik dah mula membangunkan teori-teori kaunseling dan kalau kita tengok buku-buku Arab tahun 90-an tak berapa lagi, lepas tahun 2000 dah mula Al-Irsyad, An-Nafsi, Al-Islami pun dah mula kalau buku-buku Arab sendiri. Dan pada kajian saya lah, ulama kaunselor dan juga psikologis di Malaysia dan Indonesia lebih aktif sebenarnya berbanding dengan di negara Arab. Sebab saya pernah hadir satu persidangan psikologi dan kaunseling tahun 2014, tengah-tengah buat tesis tu kan. Masa tu manual kaunseling syar'i terbit kan. Masa saya hadir tu menghimpunkan boleh katakan daripada semua negara Arab lah. Sama ada di saya pergi tu di Oman, daripada Algeria, daripada Arab Saudi, daripada Kuwait, daripada boleh katakan semua ada, Mesir. Ketika saya bentangkan paper ni menampakkan bahawa kajian mereka masih di peringkat asas. Sedangkan di dalam dunia Asia Tenggara ni dah mula menggerakkan tentang menggali balik teori Al-Ghazali lah. Macam tadi tu ada tim psikologi Nabi lah. Dan integration of CBT, integration of RABT, integration of relative therapy yang integrated ya dengan Islamic punya teaching tu memang dah banyak ke arah mewujudkan buku-buku teks ya dan juga kajian-kajian untuk membentuk model kaunseling Islam. Itu lebih advance ya di Asia Tenggara. Kemudian saya pergi pula satu seminar kaunseling dan psikologi di UII, Universiti Islam Indonesia kan di Yogyakarta. Masa tu saya bentang paper dan saya tengok perkembangannya, Masya Allah kan, daripada lebih hebat lagi daripada kita sebenarnya, lebih hebat daripada Malaysia. Daripada pelajar degree dia dah mula assess, dah buat assessment terhadap, tapi di UII sebab mereka di Indonesia, masa saya pergi dia bercakap di sini kok ya kaunselor itu enggak glamour, yang glamour itu psikolog. Dia terbalik. Kalau kita kat sini yang ada lesen kaunselor, yang mereka yang berlesen itu adalah psikolog klinis gitu. Psikologis klinikal. Itu yang melaksanakan tugas kaunseling dan sebagainya. Ya, psikologis klinikal. Jadi disebabkan psikologi itu lebih mendominasi, maka kajian mereka banyak kepada assessment, kepada terapi. Terapi, kajian macam mana, saintifik punya assessment, punya eksperimen, kajian saintifik macam mana solat untuk atasi depression ke anxiety, puasa lah, semua benda. Memang terbeliak saya kan melihat kepada, kalau kajian-kajian, dia sebenarnya national conference ya, cuma saya selit lah, saya seorang je orang Malaysia macam tu dengan Malik Badri sebagai pengucap utama, saya seorang Malaysia, yang lain semua Indonesia, sebab dia sebenarnya national conference tapi menempel pi lah saya kan. Hebat sangat hebat kan. Dan di UIN banyak kan sekarang ni, dulu mereka ada kalau kita tengok daripada sahabat-sahabat kita di
di pusat kaunseling Mains kan, saya dah jumpa dengan kaunselor kat sana yang ada balik daripada Indonesia. Mereka belajar tentang penyuluhan, ilmu kaunseling integrated dengan Islamik. Dah banyak fakulti yang di Universiti Islam Negeri UIN yang tawarkan ya di sana. Kita pun kat Malaysia memang bagus juga. Banyak paper, banyak seminar, banyak usaha-usaha untuk gali balik teori dan juga modul. Ya, kenapa kita macam tu? Sebab kita di challenge oleh kawan-kawan Muslim kita sendiri yang mengatakan bahawa kaunseling Islam tak ada model, tak ada modul, mereka tak nak terima integrated sebab tak menganggap bahawa itu adalah Islamik, ya, integrated, apa kelas integrated kan, galilah sendiri. Maka usaha-usaha untuk menggali teori daripada ulama kaunseling itu dilaksanakan dengan sangat sangat aktifnya ya. Cuma masalahnya kita di Malaysia ni kerana ialah macam saya sebut tadi tu, kitab-kitab 900 700 Masihi tersebut itu dalam bahasa Arab. Maka yang banyak terjemahan dalam bahasa Melayu ni kitab Al-Ghazali ya. Maka banyak orang fokus pada Al-Ghazali je lah kerana sumber dalam bahasa Melayu yang banyak ya, memerlukan mereka yang mempunyai kepakaran dalam bahasa Arab ya untuk fokus ya membantu sarjana-sarjana kita di Malaysia ini untuk menggali, untuk conceptualize kan semua idea-idea psikologi dan teori-teori psikologi oleh sarjana pada abad ke-7, 8 Masihi tersebut untuk dijadikan sebagai modul. Challenge kita adalah buat modul kan. Okey. Baik, kemudian kalau di Malaysia ni dah ada pusat-pusat kaunseling, ada persatuan kaunseling ya. Ada program-program kaunseling di universiti dan mulalah ada di dalam dunia ni termasuk. Tapi negara Arab dia agak slow, masih slow lagi ya. Baru ni saya ada student daripada Algeria, sudah master di UUM kan. Saya tanya, okey, sebab hari tu saya ada seorang masa pembentangan tu adalah wakil Algeria. How about counselling kat sana? Dia kata, tak payah counselling Islam lah. Dia kata counselling pun tak berapa nak ada lagi. Itulah. Jadi kalau saya tanya kepada sahabat-sahabat dalam negara Arab, kenapa usaha untuk gembur balik teori-teori counselling Islam tu tak berapa aktif di dalam negara Arab? Mereka kata sebenarnya kaunseling yang konvensional tu pun belum terkenal, belum tersebar sepenuhnya. Sistem kaunseling, penawaran kaunseling profesional belum lagi merupakan sesuatu yang terkenal dalam negara Arab. Maka sebab itulah tidak usaha ke arah nak menggemeling dan mengeluarkan modul tu pun jadi lambat kan. Jadi perjuangan mereka lebih kepada nak mempopularkan sistem kaunseling tu sendiri. Baik. Next. Tak jalan. Okay. Baik. Jadi tadi kita tengok macam saya kata tadi tu, apa ni, Ustaz Syukri tolong remind saya ya. Saya ni ceramah sampai malam boleh. Okay. Jadi kita nak tengok macam bila dia sebut tadi saya kata ada gap sikit ya dalam kaunseling yang diasaskan oleh ulama dengan kita pada hari ini. Jadi kita nak tengok asal-usul kaunseling tu dah kat mana ya. So kalau tengok pada definisi kaunseling dalam Kamus Webster, dia adalah disebut sebagai a mutual exchange of ideas ya, opinions or any advice, okay, resulting from such an exchange. Okay, itu adalah maksud literal. Maksud literal maknanya maksud perkataan asal kaunseling ya. Dia apa-apa saja pertukaran, perbincangan dan juga penasihatan itu disebut sebagai kaunseling dah pun ya. Nak menunjukkan bahawa dalam tesaurus barat ataupun dalam asal usul perkataan kaunseling di barat itu pun sendiri, perkataan kaunseling tu dia bukan adanya perkataan yang profesional pun pada asal usulnya ya. Okay. Or advice again is an advice resulting from consultation ya, or advice especially formally given or consultation or to seek or give advice ya. Baik. Jadi banyak perkataan tentang give advice. So sejak bila yang kata counselling tak boleh nasihat tu? Counselling is not an advice. Sejak bila ya? Dia bermula dewat sikit dah. Counselling is not an advice tu.
dah bermula lepas pada tahun 1950-an dah. Ataupun selepas tahun 80-an barulah konsep counselling is not an advice tu muncul, apabila dia kata beberapa dictionary yang terkini mula add the value of professionalism such in dalam definition yang menyebut bahawa counselling itu adalah the process of assisting and guiding clients especially by a trained person or a professional basis to resolve especially personal, social or psychological problems and difficulties. Ya, jadi counselling sebagai satu istilah yang profesional itu dia muncul lewat lah 80-an, 90-an baru nak ada. Kalau tengok pada tahun 70-an, 60-an, 50-an dia masih lagi advice. Ya? And then counselling also a professional guidance service for individuals applying the techniques of psychological testing. Jadi mula masukkan bahawa counselling itu dia professional and also menggunakan unsur-unsur psikologi dalam bimbingan consultation tersebut. Itu pun adalah definition yang belakang lah, maksudnya yang muncul lewat. Kalau tengok pula perkataan counselling bahasa Melayu kita, kalau tengok dalam Kamus Dewan, ia berkata perbuatan memberi nasihat, sama ada berkaitan peribadi, kemasyarakatan atau kejiwaan, psikologi dan sebagainya. Ia juga bermakna satu bentuk terapi kejiwaan atau psikoterapi apabila seseorang kaunselor menggunakan peranannya secara permisif atau pendorong untuk membolehkan seorang klien menyelesaikan masalahnya. Jadi kita tengok dekat counselling dalam Kamus Dewan tu dia ada dua. Satu, counselling yang literal iaitu bagi nasihat yang bersifat kejiwaan, dan juga satu lagi definisi yang profesional, Dan yang ni saya yakin semua orang yang jadi kaunselor memang hafal. Saya pun nak pergi interview untuk makluman semua, saya sekarang sedang semester ketiga Master Counselling di USM. Jadi masa saya nak interview tu, saya pun hafal ni lah. Tengok robot. Apa maksud kaunseling? Satu proses sistematik untuk membantu perhubungan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi yang dilaksanakan oleh kaunselor berdaftar mengikut kod etika kaunseling untuk mencapai satu perubahan, kemajuan dan penyesuaian holistik baik dan sukarela pada diri klien supaya perubahan, kemajuan dan penyesuaian itu akan berterusan sepanjang hayat klien. Masih lagi sepanjang hayat. Kita nak pergi sampai akhirat kan? Baik, jadi ni adalah definisi Akta Kaunselor. Pada tahun 2008 di Malaysia ini, kaunseling itu menjadi satu yang profesional. Sebelum itu, bimbingan lah, nasihat lah, konsultasi lah, runding cara lah, masih vague ataupun kabur pengkhususan. Maka pada tahun 2008, lepas Akta Kaunselor ini wujud, istilah kaunseling menjadi satu istilah yang profesional dan khusus yang dilarang untuk mereka orang lain pakai sesuka-suka hati, kaunseling dan kaunselor, kerana ianya telah diaktakan dalam undang-undang dengan satu definisi yang khusus, Maka implikasi daripada akta ini, kita tak boleh lagi gunakan perkataan kaunseling untuk sebarang penasihatan biasa ataupun motivasi, Jadi orang yang tak terlatih dalam disiplin psikologi dan kaunseling macam saya, tak dapat lagi lesen, tak boleh dipanggil sebagai kaunselor. Maka sebab itulah mereka yang melaksanakan sebahagian fungsi kaunseling di Jabatan Agama yang tak ada lesen kaunselor, tak boleh nak disebut sebagai kaunselor, dia boleh dipanggil pegawai penasihat syar'i atau runding cara saja. Begitu juga dengan kaunselor sekolah, sekiranya mereka itu tak berlesen, maka tak boleh dipanggil, diberi gelar sebagai guru bimbingan saja dan tak diberi nama kaunselor. Baik, itu adalah definisi. Sekarang ni saya nak balik. Kalau kita kata Ustazah, ada lagi 10 minit. Okey, nak habis dah. Okey. Baik. Jadi kalau kita balik kepada ni bukan tamadun Islam, kita pergi tamadun Nabi kita. Yang sebelum tu Nabi Isa dalam Bible yang kita tak beriman dengannya lah, Bible kan, kita beriman dengan Injil. Maka perkataan kenapa dalam bagi mereka yang dalam dunia kaunseling, kenapa perkataan kaunseling tu dia macam satu yang kaunseling Islam terutamanya menjadi satu perbahasan, kerana ini masalahnya. Kerana kalau dalam Bible, dan kenapa tidak berlaku dalam dunia orang Kristian?
Tak ada orang petikai pun orang nak pakai Christian counselling ke Christian counselor, kerana dalam Bible itu sendiri ada perkataan counsel dan juga counselor dalam dia punya verse dia. Okay, baik. Cuma saya kaji lagi, saya nak tengok memang betul ke makna dia counselor kan. Saya tengok dalam sebenarnya perkataan, saya tengok tu Bible terjemahan Inggeris. Saya tengok dalam Hebrew, bahasa Ibri, counselor tu adalah ya'as. Ya'as ni mau'izah. Kita pun dalam Quran ada mau'izah. Dia terjemahkan mau'izah tu sebagai counselling. Nak habaknya. Kan? Jadi Jesus is a wonderful counselor. Yani al-Yasu' huwa al-wa'iz. Al-jamil, wa'iz. Pemberi mau'izah. Ya? Ataupun kalau mula Hebrew diterjemahkan pula dalam Greek, jadi bullets ni lah mula ada perkataan advice, consult, ya. Kemudian ada satu lagi perkataan dalam Greek, parakletos, ya, iaitu bermaksud advocate, comforter, intercessor, counselor and helper, ya, umum, ya. Baik. Tok Safi lah yang ni banyak-banyak lagi cerita. Tapi perkataan wa'as, ya'as tadi tu dia bukan juga bermaksud counselling, dia ada help with wisdom, consulting, tadabbur pun dia juga, advisor pun dia ada. So wa'as ni dalam Bible dia ada 3. Yang pertama help with wisdom, macam counselling lah kan. Help with wisdom. Kemudian dia tadabbur dan juga membawa maksud advisor bagi nasihat. Dalam Quran pula, dalam Quran pula, kita tahu bahawa irsyad an-nafsi ni, kan, saya tanya orang Arab lah, apakah irsyad an-nafsi tu diambil daripada Quran? Tak, dia adalah translation daripada counselling. Mereka mengambil konsep counselling barat itu dan mereka nampak namanya adalah irsyad, ya. Baik. Tetapi dan irsyad itu membawa menunjuk ataupun menerangkan, menunjukkan jalan atau menerangkan. Baik, dalam Al-Quran ada perkataan rushd, ya, yang mempunyai berbagai maksud. Antaranya jalan yang betul, kebaikan, keupayaan untuk fikir. Celik akal tu adalah salah satu daripada maksud rushd. Celik akal, ya, boleh berfikir dengan baik dan berfikir untuk mencari kebenaran. Baik, jadi tak ada satu istilah khusus yang macam Rasulullah adalah kaunselor, tak ada, ya. Yang ada umum, yang kita tengok ayat-ayat psikologi dalam Quran ni, dia menggunakan pelbagai perkataan, antaranya nasihat, rasyada yang memberi tunjuk, wa'azah macam ya'as dalam Bible tadi tu, iaitu bermaksud memberi pengajaran, wasa bagi nasihat, ataupun wajaha menunjuk arah ataupun memberi bimbingan, ya. Jadi bila saya analisa balik, ya, perkataan nasihat itu yang digunakan oleh banyak dalam hadis Nabi. Tengok pada hadis pula yang menunjukkan kepada aktiviti penasihatan ataupun aktiviti menyelesaikan isu. Rasulullah menggunakan banyak perkataan nasihat, ya. Tapi ada juga perkataan wa'azah, ya. Jadi dia adalah, dan dalam ayat Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah ni adalah satu perkataan yang sangat subjektif. Dia terbuka kepada inovasi dan kebijaksanaan manusia, kan? Maka pada pandangan saya, hikmah ni, mau'izah ni adalah nasihat yang baik. Nasihat satu, ya, pengajaran yang baik, dan juga hikmah. Jadi hikmah inilah yang pada pandangan saya termasuk dalam kaedah hikmah ini adalah irsyad an-nafsi, yang orang Arab bagi nama irsyad an-nafsi tersebut, ya. Okey. Dan oleh itu kita tahu, saya boleh membuat kesimpulan bahawa kaunseling ini adalah salah satu bentuk hikmah, dan juga dalamnya juga ada nasihat, ada mau'izah, ada irsyad, ya. Dia juga adalah satu perbuatan menolong, ta'awun dalam Islam, wa ta'anu ala birri wa taqwa. Dalamnya juga ada al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Masa saya bentangkan slide ni, ada kaunselor yang sebut kata sebenarnya al-mujadah al-hasanah pun kena masuk kat sini, dekat triangle tu. Sebab dia kata kalau dalam teori kaunseling ada RABT, ya, yang kita boleh mujadalah, ya, kita boleh rebut balik pemikiran-pemikiran yang tidak rasional dan logik, ya. Baik, dan jadi konsep besarnya kaunseling ni adalah satu dakwah sebenarnya dalam Islam.
dan dia adalah satu perbuatan ta'awun, iaitu menolong menggunakan teknik-teknik al-mujadalah, nasihah, mau'izah, irsyad, dan semua ini kita namakannya sebagai satu hikmah. Maka ini Kamal Abdul Manaf ya, dia kata sebenarnya para ulama dan kaunselor sepatutnya memberi definisi yang jelas terhadap istilah nasihat. Sebab bila kita kata counselling bukan nasihat, itu bahaya. Ya, sebab an-nasihah, ad-dinun nasihah dalam hadis. Din nasihah. Macam al-hajj Arafah. Tak ada Arafah, tak adalah haji. Tak ada nasihat, tak ada din agama. Jadi saya selalu kata, nak sihat tak apa, tapi jangan sebut nasihah. Sebab nasihah dalam Islam bukan maksudnya nasihat, memberi advice. So nasihah is not just an advice. Nasihah maksudnya purification. Sebab dalam hadis disebut, sahabat tanya, nasihah liman? Untuk siapa? Untuk Allah. Buat apa kita nak bagi nasihat ke Allah? Wali Rasul kepada Nabi. Nak bagi nasihat kat Nabi macam mana? Wali kitab, wali kutub nak bagi nasihat kat Quran. Dan kemudian kepada Islam, pemimpin. So purify, to be truth. Dan perkataan nasihah tu, daripada perkataan mengeluarkan madu daripada sarang-sarang lebah tu dari literal meaning. Maksudnya purify. Okay, dan sebab itulah bila saya terangkan macam ni, kita ada apa? Ada seorang kawan kita, ya, Prof Kamrul Zaman, ya, Profesor Mahdi ada dulu dekat IBDA yang mengajar kaunseling. Dia tu, saya tak nak pakai kaunseling, saya buka klinik an-nasihah. Dah payah sangat dia kata kan. Baik, jadi saya rasa setakat itulah penerangan saya. Lepas ni Ustaz Syukri nak suruh rekod upload dalam YouTube Paksi ya, insya-Allah beberapa siri-siri lagi tentang kaunseling Islam, tokoh-tokohnya sebagai sambungan. Hari ini kita panggil pencetus dan mukadimah ya. Jadi itu sajalah yang saya akan sampaikan pada hari ini tentang kaunseling Islam dalam tamadun dan juga pengertiannya dalam Al-Quran. Maka semoga semua yang mendengar mendapat dapat berfaedah ya, dan mendapat motivasi sama kita menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai qudwah dalam kaunseling dan qudwah kepada kita semua yang menjadi kaunselor. Jadi saya serahkan balik kepada Ustaz Syukri, silakan. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsir pada Dr. Nazina. Semangat sekali menjadi pencerita sejarah dunia. Baik, kita ada beberapa soalan. Jadi saya akan bacakan beberapa soalan tersebut. Ustazah, Dr. boleh pilihlah ya mana yang ada nak cakap yang masa yang ada. Ataupun mungkin pilih, insyaAllah pilih beberapa yang kita akan sebelum ini ya. Jadi sekali insyaAllah. Soalan yang pertama, walaupun mungkin berapa dengan tajuk kita untuk hari ini, tapi apa saya sebutkan dahulu untuk pandang Ustazah. Anda kata saya jawab hari ini, jawab kata nanti kita masukkan dalam yang rakaman-rakaman berikutnya ya. Jadi soalan yang pertama daripada Tuan Muhammad Khudri Sulaiman, apakah perbezaan antara kaunseling Islam dan kaunseling Barat? Kemudian soalan yang kedua daripada Tuan Safwan Abdullah, dalam perbincangan Islamik dan Barat, Islam merujuk jiwa dan Barat merujuk mental. Boleh Dr. hubungan Okey, jadi selepas 2 minit ni saya nak jawab soalan pertama. Soalan kedua saya ingat saya nak pass dekat Prof Mujib. Prof Mujib, you take that second question. Saya rasa dia ada kaitan dengan psikologis hebat kita, Prof Mujib. Okey, jadi yang pertama perbezaan antara kaunseling Islam dengan kaunseling Barat. Yang pertamanya pada falsafahnya. Falsafah kaunseling Islam adalah satu manifestasi, kan, adalah satu sistem dan proses yang manifestasi daripada tugasan kita sebagai hamba Allah dan juga khalifah Allah di atas muka bumi ini. Kan, itu satu falsafahnya. Yang kedua, perbezaan yang besar adalah pada matlamat kaunseling itu sendiri. Kaunseling Barat matlamatnya terhad kepada kesejahteraan di dunia, tetapi kaunseling Islam matlamatnya adalah kesejahteraan seorang klien itu hingga ke akhirat kelak. Maka yang ketiga, kaunseling Barat mensyaratkan bahawa mesti bebas nilai.
Ni besar. Bebas nilai. Maknanya kaunselor tak boleh masukkan apa-apa nilai dan mengikatkannya. Jadi seorang klien tu dia bebas menggunakan nilainya sendiri. Untuk nilai ni maksudnya apa-apa je lah. Pandangan hidup dia, hukum hakam dalam hidup dia, ikut dia. Tetapi kaunseling Islam tak bebas nilai dalam arti kata seorang Muslim dia terikat kepada hukum. Hukum taklifi dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi setiap pilihan dia, memang kita juga biarkan klien membuat pilihan tapi terikat kepada hukum halal, haram, makruh, sunat, harus. Ya. Baik. Dan seterusnya yang tu yang besar lah 3. Yang saya nampak itulah 3 perbezaan major, dan juga yang keempat yang paling besar, kaunseling Islam adalah kaunseling ruhi yang melihat dari segi aspek teori manusia itu adalah seorang yang mempunyai roh. Dalam roh tu ada komponen aql, nafsnya, qalb, dan yang ni akan diterangkan oleh Permuji untuk menjawab soalan yang kedua. Ya, sedangkan teori kaunseling barat adalah kaunseling yang soulless. Mereka tidak percaya adanya roh kerana roh adalah sesuatu yang tak boleh dilihat secara saintifik. Setiap benda yang tak boleh dilihat tak diterima. Maka ini adalah 4 perbezaan pokok pada dasar kaunseling yang membezakan kaunseling Islam dan kaunseling barat. Adapun dari segi proses hampir sama, dan juga dari segi terapi kita menerima terapi kaunseling barat yang tidak bercanggah dengan Islam itu sebagai hikmah yang kita boleh ambil, dan Islam mempunyai tradisi terapinya yang tersendiri, ya, terapi kesufiannya, terapi kognitifnya dan behaviornya yang tersendiri. Ya. Jadi itulah secara ringkas. InsyaAllah. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsir kepada Dr. Nazrina Zakaria. Jadi alhamdulillah banyak respon daripada peserta kita. InsyaAllah tak apa, yang rakaman pun kita akan sediakan untuk surat-surat yang banyak lagi sebenarnya tajuk daripada berkaitan dengan tajuk ini. Walaupun kalau akan pilih satu tajuk yang lain untuk buat live sama ada separuh hari ataupun sehari penuh berkaitan dengan kaunseling dan tamadun Islam. Ya, sebab dulu kita pernah anjurkan mungkin cuma bila bersemuka tu macam-macam kekangan kita hadapi, tapi bila secara dalam secara dalam talian ni, ya, walaupun ada jugalah dugaannya itu dugaan internet lah sama ada okey ataupun tak okey. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kajian kita pada hari ini pun ada yang dapat bersama kita cuma 86. Walaupun yang berdaftar sebenarnya lebih daripada 100 orang, ya. Cuma saya dapat maklum malas kata ada yang tak dapat install perisan Webex dan macam lah ada masalah dan sebagainya. Jadi saya dah maklumkan tak apa, insyaAllah mereka boleh lihat, nanti kita akan muat naik dalam YouTube bahagian lain.